ulangan perbahasan jumlah. Ya, kita nak pergi pula pada ulangan perbahasan jumlah. Boleh? Tengok saya tuan. Jumlah ni seperti yang tuan-tuan dah tahu, dia adalah rangkap. Ya, rangkap. Dan jumlah dalam bahasa Arab tuan-tuan, dia terbahagi kepada dua. Asasnya dia terbahagi kepada dua tuan-tuan. Boleh? Yang pertama, ya, yang pertama tuan-tuan, kita ada jumlah yang dimulai dengan kalimah isim, iaitulah jumlah ismiyah. Ya. Kemudian yang kedua, jumlah yang dimulai dengan kalimah fi'il, yang kita sebut sebagai jumlah fi'liyah. Boleh? Baik, sekarang saya tanya tuan-tuan. Ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ini tuan-tuan, setiap kali kita jumpa jumlah ismiyah, setiap kali kita jumpa jumlah fi'liyah, ya, kita tak boleh jumpa kemudian kita buat tak tahu. Ada kerja yang kita nak kena lakukan tuan-tuan. Saya nak tanya tuan, walaupun saya tahu, tuan-tuan tahu jawapannya, ya. Jumpa jumlah ismiyah nak kena buat apa? Jumpa jumlah fi'liyah nak kena buat apa tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen tuan. Ya, jumpa jumlah ismiyah nak kena buat apa? Jumpa jumlah fi'liyah nak kena buat apa tuan? Tulis. Saya tunggu tuan. Ya. Saya tunggu tuan. Panjang sikitlah tu tulisan tu. Tulis. Ismiyah nak kena buat apa? Fi'liyah nak kena buat apa tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya, tulis dekat ruangan komen. Saya tunggu. Ada masalah. Ya, ada 9 orang tuan. Ya, ada 9 orang. Ya. Jadi, setiap kali jumpa jumlah ismiyah, dia ada perbahasan dia. Jumpa jumlah fi'liyah pun ada perbahasannya, tuan-tuan. Maka, apa yang kita nak kena buat setiap kali jumpa jumlah ismiyah dan setiap kali jumpa jumlah fi'liyah? Aywa, terbaik, mumtaz, mumtaz. Jawapannya tuan-tuan, macam saya kata, saya tahu tuan-tuan tahu jawapan dia. Sebab tuan-tuan dah pandai. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan masuk episod ke-27. Bukan episod kedua, tapi ke-27. Dah nak habis sangat dah, kan? Orang Melaka sebut dah nak habis now dah gayanya. Boleh? Maka kalau setiap kali jumpa jumlah ismiyah, kita kena cari dua perkara, kan? Setiap kali jumpa jumlah ismiyah, cari dua perkara. Ya, yang pertama cari dulu subjek, ya. Yang pertama cari subjek. Yang kedua cari predikat. Terbaik tuan. Ya, terbaik. Cari subjek, cari predikat. Adapun kalau jumpa jumlah fi'liyah, ya, jumpa jumlah fi'liyah kena cari 3 perkara. Jangan kata 2 tuan, 2 jumlah ismiyah. Ya. 2 jumlah ismiyah. Iaitulah yang pertama cari fi'il, kemudian cari fa'il, seterusnya cari maf'ul kalau ada. Terbaik. Terbaik. Tuan-tuan jawab semua betul. Pandai dah. Tuan-tuan dah boleh mengajar orang tu. Bolehlah ajar siapa yang boleh kita nak ajar, kan? Okey, baik tuan. Tengok dulu. Kemudian, ya, terkait dengan subjek, predikat, fi'il, fa'il, maf'ul. Apa yang kita dah belajar tuan? Iaitulah, ya, pada minggu lepas. Ya, pada minggu lepas tuan, kita dah belajar cara bagaimana hendak mengenal, ya, kalimah maf'ul, bagaimana hendak mengenal kalimah subjek, bagaimana hendak mengenal kalimah fa'il. Boleh? Baik. Untuk kalimah subjek, ya, untuk kalimah subjek tuan-tuan, macam mana cara nak kenal kalimah subjek kita dah belajar.
Syarat untuk menjadi subjek dia mestilah kalimah isim, ya, dan juga isim tersebut mestilah berbaris depan. Jumpa jumlah ismiyah, kemudian tuan-tuan saya kata mana subjek? Waktu itu tengoklah kalimah isim yang berbaris depan. Kalau ada, maka itulah subjek kita. Seterusnya tuan-tuan, kita belajar lagi macam mana pula nak mengenali kalimah fi'il. Apa syarat nak jadi fi'il? Syarat untuk jadi fa'il, tuan, minta maaf, fa'il. Syarat untuk jadi fa'il iaitulah fa'il mestilah juga kalimah isim dan dia juga mesti dibaca dengan baris depan. Dan maf'ul ni lagi lama dah kita dah belajar, tuan. Ya, iaitulah syarat untuk jadi maf'ul. Yang pertama, kalimah tersebut mestilah kalimah isim dan dia dibaca dengan baris atas. Tulis dekat ruangan komen, tuan. Agak-agak lepas ni, senang ke susah nak kenal isim, fa'il dengan maf'ul? Ya? Tulis dekat ruangan komen. Agak-agak selepas ini, tuan, senang ke susah nak mengenali kalimah, ya, isim, fa'il dengan maf'ul ni? Tulis dekat ruangan komen, tuan. Ya, tulis dekat ruangan komen. Ya, tulis dekat ruangan komen. Agak-agak lepas ni kan. Lepas ni kita ada lebih kurang 5 episod lagi kot. Kan, betul tak? 5 episod lagi. 5 episod lagi, tuan. Ya. Maka kalau lepas ni, kalau saya ingat, saya tanya, rasa-rasanya senang ke susah? Aywa. Mumtaz. Terbaik. Jawapannya senang. Terbaik, tuan. Baik, saya bagi contoh, tuan. Saya bagikan kepada tuan-tuan satu contoh. Muhammadun alimun. Ya. Muhammadun alimun. Okay, tengok saya, tuan. Muhammadun alimun. Apa terjemahannya? Terjemahannya Muhammad alim. Alim ni apa? Cerdik. Cerdik boleh, pandai boleh. Ya. Alim ni cerdik boleh, pandai boleh, berilmu pun boleh. Ya. Jadi Muhammadun alimun. Ni kalau saya tanya tuan-tuan, Muhammadun alimun ni dia jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Saya confirm dengan kehebatan tuan-tuan. Tuan-tuan akan kata ini ialah jumlah ismiyah. Saya pun nak sasul, tuan-tuan. Ya. Ini adalah jumlah ismiyah sebab dimulai dengan kalimah isim. Apa yang kita nak kena buat setiap kali jumpa kalimah isim? Jawapannya kena cari subjek, kena cari predikat. Mana subjek kita, tuan? Mana subjek kita, tuan? Tengok dulu. Tengok dulu, tuan. Subjek kita, kalau saya tanya, maka tuan-tuan confirm akan jawab subjek kita ialah Muhammad. Ya? Subjek kita ialah Muhammad. Sebab apa? Sebab subjek ni dia topik. Dia benda yang kita nak ceritakan. Boleh? Predikat ni dia memberitahu kita kenapa dengan subjek. Predikat ni dia bagi tahu kita ada apa dengan subjek. Kan? Maka Muhammad lah kita punya subjek. Sekarang kita semak, tuan. Adakah Muhammad ini cukup syaratnya untuk menjadi subjek? Tengok, tuan. Muhammad dia kalimah isim ke fi'il ke haraf? Jawapannya dia kalimah isim. Maka cukup syarat yang pertama. Syarat yang kedua, untuk menjadi subjek, isim tersebut mesti dibaca dengan baris depan. Muhammadun baris depan ke baris bawah ke baris atas? Jawapannya dia baris depan. Maka cukup juga syarat yang kedua. Maka layak tak Muhammad ini menjadi subjek? Layak, tuan-tuan. Ustaz, yang itu bukan baris depan, itu baris tanwin. Tuan-tuan, tak kiralah dia baris satu ke baris tanwin ke, tapi kalau dia tunjukkan baris depan, maka dia baris depan. Ustaz, masa bila pula nak baca?
Kan baris tu macam mana pula, masa bila nak baca kalimah tu baris tanwin ataupun tak tanwin? Yang itu sabar. Ya, yang itu kena sabar tuan-tuan. Ya, masa bila nak baca tanwin tak tanwin tu sabar. Okey, baik. Tulis dekat ruangan komen tu. Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak? Ni cara kita nak menyemak. Layak ke tak layak kalimah tu nak jadi subjek, nak jadi fa'il ataupun nak jadi maf'ul. Tulis dekat ruangan komen tu. Nampak ke tak nampak? Aiwah. Terbaik. Terbaik. Ya, terbaik. Semua kata nampak. Okey, tengok lagi tuan. Tengok lagi tuan. Ustaz, kita dah sebut dah tahu cara nak kenal subjek, nak kenal fa'il, nak kenal maf'ul. Predikat dengan fa'il ni bila ustaz? Kan? Predikat dengan fa'il ni masa bila pula ustaz nak belajar? Tua ni, kan? Kesian dia. Jawapannya tuan-tuan, ya. Jawapannya tuan-tuan sampai masanya. Ya. Tablet saya tiba-tiba terpadam tuan. Ya, sambil tu jawapannya sampai masa nanti kita akan cerita tuan. Cuma untuk predikat tuan-tuan, insya-Allah kita kalau sempat hujung kelas ni nanti tuan saya akan ceritakanlah. Kejap tuan. iPad saya ni tiba-tiba dia terpadam tuan. Tak tahu masalah dia. Janganlah ada ujian kan. Ya, kadang Ramadan ni ujian yang kita hadapi ni kadang-kadang Allah bagi tu dahsyat tuan. Ya. Okey. Okey. Okey, terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan. Dia tak semena-mena dia terpadam tuan, iPad saya ni. Okey, tak apa, selesai. Yang penting dah selesai. Jadi macam mana kita nak tahu predikat ustaz tak nak bahas ke, predikat fa'il tak nak bahas ke? Hari ni tuan-tuan, insya-Allah kalau berkesempatan hujung kelas nanti kita akan mengenali predikat pula tuan. Boleh? Kita akan mengenali predikat pula tuan. Okey. Ya. Selesai untuk perbahasan, ya, untuk perbahasan topik yang kedua, ulangan topik yang kedua iaitulah jumlah. Baik, kita pergi lagi tuan. Seterusnya, topik yang